Assalamualaikum, nama saya Nuri Izzati. Kumpulan kami telah memilih tajuk Networking Capital, iaitu model kerja. Model kerja menerangkan pengurusan liability semasa dan aset semasa, iaitu menerangkan lebih kepada perbezaan antara aset semasa. Contohnya seperti tunai dan penerimaan akaun. Oleh itu, sebuah syarikat itu mesti mempunyai model kerja untuk menjalankan aktiviti operasi. Tanpa aktiviti operasi tersebut, mereka tidak mendapatkan menjalankan aktiviti operasi. Kumpulan kami akan menerangkan maksud lebih mendalam mengenai model kerja ataupun networking capital dan kaitkan dengan organisasi seni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Dona. Hari ini saya akan buat sedikit penjelasan mengenai komponen modal kerja. Dalam komponen modal kerja yang pertama adalah aset semasa. Aset semasa ini dia merupakan satu benda yang digunakan untuk menjadi satu jenis uang, benda yang boleh dilelong ataupun dijual. Dalam perkara ini, aset semasa ini merupakan satu benda yang boleh digunakan pakai dalam masa yang sama menjadi satu benda yang digunakan apabila berlaku perkara yang tidak diingini. Untuk yang kedua adalah tunai. Tunai dia merupakan satu bentuk uang kertas, cek ataupun draft bank yang digunakan untuk melakukan satu transaksi pembiayaan dari segi pembelian produk ataupun perkhidmatan yang diperlukan oleh sebuah organisasi tersebut. Tunai ini dia mampu membantu organisasi itu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Seterusnya adalah pelaburan jangka pendek. Pelaburan jangka pendek ini dia membantu sebuah organisasi itu untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari hasil pelaburan mereka, dan dalam masa yang sama dia boleh menjadi satu mercu bantuan kepada mereka untuk meningkatkan lagi organisasi tersebut. Untuk seterusnya adalah akaun belum terima. Akaun belum terima ini dia merupakan satu invoice yang menjumlahkan ke seluruh produk ataupun perkhidmatan yang perlu dibayar oleh seorang individu atau organisasi pada waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah nota diterima. Nota diterima ini adalah pembayaran sejumlah uang yang telah dipersetujui perjanjiannya di antara individu ataupun organisasi, yang mana jumlah uang ini perlu dibayar dalam waktu yang ditetapkan dan ianya perlu dipersetujui oleh kedua pihak, sama ada individu ataupun organisasi. Sekian, terima kasih. Kepentingan modal kerja yang pertama adalah bagi memastikan kelancaran sebuah syarikat tanpa berlaku sebarang masalah kecairan. Yang kedua ialah pengurusan yang baik juga boleh membantu kejayaan sebuah syarikat tanpa terlalu banyak terikat dengan dana dalam bentuk aset semasa. Yang ketiga ialah pengurusan modal kerja ini juga merujuk kepada aset semasa dan liability semasa yang diperlukan dalam operasi harian syarikat. Aset semasa ialah harta yang dapat ditukar ke bentuk tunai dalam masa jangka yang pendek. Sebagai contoh seperti tunai di tangan, tunai di bank, hasil takrur, pengutang dan juga belanja terdahulu. Liability semasa pula adalah hutang perniagaan yang perlu dijelaskan dalam jangka masa yang pendek, sebagai contoh premi hutang dan juga overdraft. Yang terakhir ialah pentingnya masa pengurusan modal kerja yang harus diberi perhatian melalui aliran masuk keluar tunai. Seterusnya, menyediakan kemudahan kredit kepada pelanggan dan sentiasa memastikan stok mencukupi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Azhar. Di sini saya ingin menerangkan berkenaan dengan modal kerja bersih di dalam organisasi seni. Terdapat pelbagai contoh yang dapat dilihat daripada modal kerja bersih sebagai satu cara pengiraan di dalam sesebuah organisasi seni itu.
Pengurusan modal kerja bersih merupakan pengurusan kewangan syarikat untuk suatu jangka pendek sahaja. Asas kepada modal kerja bersih ini dipengaruhi oleh dua elemen asas, iaitu aset semasa dan liability semasa. Modal kerja ini berkait rapat dengan keputusan terhadap penjualan barang, pembelian oleh organisasi dan pengurusan inventory. Penggunaan modal kerja bersih ini adalah termasuk daripada penggajian pekerja, pembelian aset seperti mesin dan sebagainya. Nisbah modal kerja bersih ini adalah untuk mengukur peratusan aset semasa syarikat kepada liability untuk jangka masa pendek. Ianya digunakan untuk menentukan sama ada syarikat mempunyai aset semasa yang mencukupi untuk menampung liability semasa atau tidak. Modal kerja bersih dianggap sebagai faktor utama dalam membuat keputusan kewangan dengan mengalihkannya ke dalam pelaburan yang menyebabkan keuntungan yang positif kepada syarikat. Contoh yang dapat dilihat daripada organisasi seni adalah dengan menjual aset jangka masa panjang untuk mendapatkan tunai. Sekiranya organisasi itu mempunyai aset jangka masa panjang yang tidak digunakan lagi, seperti peralatan pejabat lama, akan dijual untuk mendapatkan wang tunai. Ini akan meningkatkan modal kerja bersih kerana tunai merupakan aset semasa manakala peralatan adalah aset jangka masa panjang. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Donna, dan pada hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu modal kerja bersih di dalam organisasi seni. Dan organisasi seni yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah galeri. Terdapat satu cara di mana pelabur jangka masa panjang akan dapat meningkatkan pulangan dengan cara melabur dalam jenis pelaburan yang berbeza, termasuk dari segi aset fizikal dan pelaburan alternatif seperti kereta antik, shilling dan juga barangan kemas. Seterusnya, aset semasa merupakan aset jangka pendek yang terdapat pada kunci kira-kira dan boleh ditukarkan kepada tunai dalam masa setahun ataupun kurang daripada setahun. Aset jangka panjang juga merupakan sebuah penyata imbangan daripada satu kiraan operasi dan tidak boleh dicapai tukarkan kepada wang tunai. Barangan ataupun karya seni tersebut haruslah dibeli untuk kegunaan dalam proses dan tidak dijual semula. Sebagai contoh, galeri hendak menjual karya seni yang terdapat di galeri tersebut. Melalui penjualan karya tersebut, galeri akan memperoleh wang dan meningkatkan modal kerja bersih. Tunai merupakan aset semasa bagi galeri tersebut. Karya seni merupakan aset jangka panjang kerana karya seni tidak dapat ditukarkan kepada wang dengan secepat mungkin disebabkan oleh orang tidak membeli karya seni setiap hari. Selain itu, karya seni juga selalunya akan dibeli oleh penggemar seni sahaja kerana tujuan mereka membeli karya seni tersebut adalah untuk disimpan dan bukan untuk dijual semula. Itulah perbezaan pembeli yang gemar dengan karya seni dan mengetahui tentang seni berbanding dengan pembeli karya seni yang tidak mengetahui tentang seni. Kesimpulannya, modal kerja bersih haruslah mengukur usaha syarikat untuk memenuhi tanggungjawab kewangan semasa, dan galeri seni juga boleh meningkatkan modal kerja bersih dengan meningkatkan aset semasa dan mengurangkan liability semasa.